Sila, Batu Gajah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Episod pemberian GPA, beasiswa GPA ini jelas menunjukkan bahawa dalam Barisan Nasional tiada kongsi kuasa. Sementara Muhammad menyatakan bahawa tiada isu berkenaan bahawa arahan kabinet tidak timbul, tapi anggota komponen Barisan Nasional telah membuat dakwaan sedemikian. Jadi saya nak tanya, mengapakah kerajaan enggannya menyiarkan senarai nama pelajar yang telah berjaya diberi beasiswa JPA, walaupun menteri kata kerana ia untuk melindungi data hak individu, kerana selagi tiada transparansi, ketelusan di dalam pemberian beasiswa ini, berapa kali kerajaan mau kaji semula pemberian beasiswa ini tidak akan berjaya, tidak akan mengurangkan kekeliruan dalam pemberian beasiswa ini. Dan apakah impak ekoran daripada ketidaktelusan pemberian beasiswa ini ke atas brain drain dalam negara ini? World Bank report telah menyatakan keseriusan brain drain. Mengapa kerajaan tidak boleh memberi beasiswa kepada mereka berdasarkan merit tanpa mengambil tanpa keperluan melalui temu tugas yang terbaik? Kita mestilah memberi galakan, memberi beasiswa agar mereka boleh dapat bersama dalam negara, menyumbang dalam pembangunan negara. Saya pohon mengapa kerajaan tidak boleh mengadakan ketelusan. Kalau tiada ketelusan, tidak akan boleh berjaya dalam mengekalkan golongan cemerlang dalam negara ini. Kalau sekalipun ya, kita tidak menyenaraikan nama mereka yang telah berjaya, itu bukan bermakna kita tidak telus. Kerana kita mengadakan JPA, dia tidak interview mereka yang memohon untuk mendapat beasiswa. Kita mempunyai panel-panel yang terdiri daripada academician, daripada universiti yang terdiri daripada ahli panel yang berbilang kaum untuk mereka membuat keputusan dan interview semua pemohon yang mahu memohon beasiswa JPA. Jadi kalau sekalipun kita umum dalam surat khabar nama-nama yang berjaya, dia tidak menjaminkan iaitu bahawa tidak ada lagi pertikaian, kerana sudah tentu tidak semua akan berpuas hati. Jadi sebab itu pada saya lah, saya kira lebih baik kita pastikan apa yang telah diputuskan itu kita beritahu kepada mereka yang berjaya. Kerana seperti saya sebut sebentar tadi, sekalipun kita umum kepada orang ramai, ada yang tidak akan puas hati, dan tidak akan bermakna kalau kita umum pada orang ramai maka segala pertikaian itu tidak akan berbangkit. Itu pertama. Kedua, Tuan Dipertua, berkenaan dengan pengaliran brain drain, kita kena fikir tentang kemampuan kita. Saya nak beritahu di sini, pada tahun lepas perkara ini tidak berbangkit menjadi isu, kerana kita beri tempat pergi ke luar negara 300 tempat juga, tetapi yang dapat 9A ke atas hanya 186 saja. Jadi ada lebihan 114 ya, 114. Sebab itu tidak ada masalah. Pada tahun ini kita kekal juga 300, tetapi seperti mana saya sebut sebentar tadi, yang dapat 9A plus ke atas ialah 363, berlebih. Jadi kalau kerajaan mampu, kita boleh hantar semua yang dapat 9A plus. Tapi kalau tahun hadapan, saya nak bagi tahu, buatnya yang mendapat 9A plus ni 500 orang. Bagaimana? Tadi saya dah nakkah kita hantar 500 semua pergi? Ini berdasarkan kepada kemampuan kerajaan. Dalam saya punya jawapan tadi saya sebut, hantar 1,500 orang keluar negara, belanjanya 1.4 bilion. Hantar 2,500 orang dalam negara, baru 300 juta. Dia ada lebih baik untuk kita simpan pelajar kita yang cerdik di sini untuk menjimatkan kos pertama. Keduanya, kalau yang cerdik kita simpan sini, dia juga akan meningkatkan mutu pusat pengajian tinggi awam dalam negara. Jadi itulah sebabnya mengapa kita lakukan perkara ini.
Dan sebenarnya tidak ada apa benda yang nak kita sembunyikan dalam pembahagian beasiswa JPA ini. Tan Sri, boleh soalan satu lagi? Ya, saya benarkan satu soalan lagi memandangkan isu ini penting. Saya Pulai. Ustaz Pulai ada bertanya soalan. Terima kasih Yang Di-Ketua. Saya memang faham apa yang diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini saya juga baca dalam surat khabar Yang Berhormat Menteri telah mengatakan kerajaan sedang menimbang mungkin akan membatalkan pemberian beasiswa kepada pelajar cemerlang dari pelepasan SPM pada masa akan datang. Adakah Yang Berhormat sedar ataupun kerajaan telah ambil kira bahawa pada peringkat itulah pelajar cemerlang ini mereka terpaksa mendapatkan beasiswa, sebahagian daripada mereka perlu pergi ke luar negeri untuk mengikuti kursus-kursus yang ikut universiti yang terkenal. Kalau pada peringkat itu kerajaan melepaskan mereka, maka negara jiran akan menawarkan beasiswa ASEAN dan sebagainya. Jadi kita akan hilang talent kami. Jadi ini adalah satu perkara kerajaan perlu berhati-hati sebelum buat keputusan. Tuan Ketua, saya ucap terima kasih kepada Kulai lah. Dia pun dulu sebahagian daripada pentadbiran, dia faham. Jadi sebenarnya saya nak sebut, saya kata bukan kerajaan sudah buat keputusan. Saya kata kita menerima feedback daripada pelbagai-pelbagai pihak berkenaan dengan perkara seperti ini. Pertama Yang Berhormat, di masa kita belajar dulu, SPM ni dia tak boleh masuk universiti. Dan kelulusan SPM tidak membolehkan kita masuk ke universiti. Dan tidak berbangkit pun masalah semasa kita belajar dulu bahawa sebaik saja dapat keputusan SPM, semua mendapat beasiswa. Jadi satu perkara kita harus ingat, kalau kita SPM, kita berikan dia tempat, belum tentu lagi apabila dia habis peperiksaan dia, sama ada matriculation ke, sama ada IB ke, dia buat, belum tentu lagi dia akan dapat memasuki universiti-universiti Ivy League ataupun universiti-universiti yang terbaik. Jadi kalau selepas dia punya buat IB ke, selepas matrik ke, dia masuk ke universiti yang tidak dianggap sebagai Ivy League, kita terpaksa tanggung dia. Ya. Jadi sebab itu sekarang ni apa yang kita mahu ialah kita pastikan dia dapat masuk ke universiti Ivy League ataupun universiti-universiti yang terkenal, Oxford, Cambridge dan juga di UK. Barulah kita berikan penajaan beasiswa, sebab dia masuk ke universiti yang terkemuka. Tapi kalau kita fikirkan, ada orang berkata kalau kita tanggung daripada sekarang, belum tentu dia akan dapat masuk ke Ivy League, sebab dia terpaksa juga ambil IB dan juga ambil A-level, dan kemungkinan pada ketika itu keputusannya tidak baik dan dia masuk ke dalam universiti yang tidak terkemuka, kita kena tanggung dia. Jadi ada lebih baik kita tunggu sehingga dia dapat keputusan yang baik untuk memasuki universiti, dan apabila dia masuk universiti Ivy League, barulah kita bagi pembiayaan kerana dia sudah diterima dalam universiti-universiti yang terkemuka. Itu pertama. Kedua, saya sebut dalam saya punya PC, daripada tahun 2000 sampai sekarang 500 orang yang tak balik. Dan kita pecahkan pada 3. Ada yang tak balik terus, ada yang kita rujuk kepada dia, pada penjamin dia, barulah dia fikir nak bayar balik tapi tak mau balik juga. Ada juga yang apabila kita rujuk kepada dia dan penjamin dia, berjanji nak balik tapi tak balik juga. Kita ada masalah belanja besar-besar. 500 orang tak mau balik 10 tahun. Tetapi kalau kita simpan mereka di sini dan kita hantar mereka postgrad sebagai contoh, sudah tentu dia akan balik. Sebab dia ambil dia punya first degree di sini, kemudian dia specialize, dia akan balik kerana root dia sudah ada di sini. Selepas dia mungkin lepas dapat first degree, dia menikah ke apa ke, lepas tu baru dia nak buat specialization, kita hantar, kita belanja kepada dia pun kita tak rugi sebab dia akan balik kerana keluarga dia di sini. Yang masalahnya ialah mereka tak mau balik.
Jadi sebab itu kita fikirkan ini semua, kita dapat feedback dan kita cuba bincangkan pada tahun hadapan apakah keputusan sebenar yang nak kita buat dalam soal pemberian beasiswa selepas SPM, ya, selepas SPM. Terima kasih.